Sebenarnya pada bidang kesukanan, dalam bidang perubatan dan juga pendidikan juga ada seorang wanita yang kami bawakan hari ini menerusi panggilan video untuk berkongsi berkenaan dengan kejayaan beliau dalam bidang ini, iaitu Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz selaku pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim. Halo, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar ya. Okey. Boleh. Okey, Doktor, kita nak Prof, kita nak berkenalan dengan lebih lanjut sedikit. Mungkin boleh berikan sedikit latar belakang, silakan. Baik. Terima kasih TV1 atas jemputan dan saya ucapkan selamat Hari Wanita Sedunia pada kedua-dua wanita depan saya. Saya pegun dengan cerita komandan tadi. Nama saya Dr. Dayang Anita binti Abdul Aziz. Sebagai profession saya ialah pakar bedah kanak-kanak di Fakulti Perubatan UKM, Hospital Chancellor Tuanku Mukhris dan Hospital Pakar Kanak-kanak UKM. Niche area saya ialah bahagian pembedahan keyhole surgery kanak-kanak atau pembedahan lubang kunci. Ini adalah niche saya sejak tahun 2004 lagi. Dan saya telah mulakan perkhidmatan pembedahan lubang kunci di UKM bermula pada tahun 2007. Jadi itulah sedikit tentang diri saya. Okey. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dr. Dayang merupakan profesor wanita pertama dalam bidang pembedahan pediatrik di Malaysia. Jadi ini adalah satu orang kata kejayaan yang luar biasa, seperti dapat saksikan juga dalam bidang-bidang ini mungkin didominasi oleh kaum lain. Jadi doktor, apa antara pengalaman yang boleh dikongsikan setakat ini sepanjang doktor berada dalam bidang ini? Baik, saya sebenarnya bertugas di Kementerian Kesihatan Malaysia, Institut Pediatrik dan cover hospital KKM selama 12 tahun sebelum saya berada di UKM pada 2007 Oktober baru saya join UKM. Jadi bila kita masuk universiti ni, kita kena faham KPI akademia menjadi daripada hanya memberi perkhidmatan untuk jadi seorang akademia kan. Tentunya ultimately kita mesti capai posisi profesor Dan saya rasa saya beruntung ketika itu kerana saya join UKM itu ketika Naib Chancellor UKM juga adalah Naib Chancellor wanita pertama UKM, iaitu Profesor Emerita Tan Sri Datuk Sri Dr. Sharifah Hafsah Said Hassan Shahabuddin. Jadi kita ada the best mentor masa tu untuk menggalakkan kita terus ke hadapan dalam bidang yang kita ceburi dan untuk menjadi profesor dalam bidang pediatric surgery ini tentu kita terpaksa capai certain milestone kan. Jadi pertamanya saya mungkin elok jugalah kalau orang tak tahu kenapa dia dapat jadi profesor tu kan. Jadi saya juga develop program masters pediatric surgery untuk UKM atau program doktor pakar surgery pediatrik UKM. Dan juga kita adalah satu-satunya center di luar Europe yang diberi akreditasi untuk peperiksaan European Board of Pediatric Surgery, di mana saya adalah satu-satunya pemeriksa daripada Asia yang diberikan akreditasi tersebut, International Examiner for the European Board of Pediatric Surgery. Dan servis perkhidmatan advanced keyhole surgery yang kita buat itu, kita menjadi bukan sahaja memberi perkhidmatan, kita juga menjadi tempat mengajar fellow-fellow daripada negara kita dan juga fellow antarabangsa. Dan kita of course buat banyak historic surgery lah dalam keyhole surgery ni untuk bayi-bayi yang baru lahir kan.
tentunya kalau tengok tangan saya ni lebih besar daripada bayi tu kan. Jadi kalau kita boleh buat pembedahan menggunakan lubang kunci ataupun pembedahan lubang kunci menggunakan instrumen 3 milimeter yang hujung macam hujung pen saja kan. Tentulah anak-anak ni cepat sembuh ya. Mesra ini dinamakan teknik mesra kanak-kanak. Jadi ini adalah apa yang kita dapat saya lakukan di UKM, dan kita bukan saya seorang, kita develop pasukan ya. Pasukan yang terdiri daripada jururawat, pakar bius ya, pakar sokongan yang lain. Kita kena kerjasama dengan pakar-pakar pediatrik yang lain di UKM juga. Doktor, di kesempatan ini mungkin doktor boleh kongsikan juga berkenaan dengan kewujudan Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim. Bagaimana sebenarnya latar belakang dan juga terlahirnya pusat ini, doktor? Baik, saya pun mengucap terima kasih. Sebenarnya nama Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim ni kita di-establish pada tahun 2011 ya. Seperti mana yang semua tahu, Allahyarhamah Tun Fatimah Hashim adalah Menteri Kabinet Wanita yang pertama di negara kita ya. Masa tu dia jadi Public Welfare Minister of Public Welfare pada tahun 1969 ya. Tapi sebenarnya sambutan Hari Wanita Kebangsaan adalah ilham daripada Allahyarhamah Tun Fatimah Hashim ya. Dan tarikh yang diberikan ialah 25 Ogos 25 Ogos setiap tahun. Ini adalah daripada tahun 1962. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kerana buat sambutan Hari Wanita Sedunia. Tapi saya rasa amat penting untuk kita, tadi kan ada bincang tarikh-tarikh negara-negara lain pun ada tarikh khas Hari Wanita kan. Sebenarnya Hari Wanita Kebangsaan kita ialah 25 Ogos setiap tahun. Saya rasa sejak tahun 80-an kerajaan telah menyambutnya pada tarikh tersebut ya. Ini dan badan yang diberi keutamaan untuk menyambut ni ialah Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia ataupun National Council of Women Organisation ya. Jadi itu sedikit latar belakang berkaitan Hari Wanita dan Tun Fatimah Hashim. Pusat kepimpinan ini di bawah UKM adalah satu pusat kecemerlangan yang melakukan kajian berasaskan gender, dan kita banyak membantu kajian-kajian untuk membantu polisi dasar kerajaan dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ya. Saya adalah pengarah ketiga bagi Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim bermula dari September 2020. Sebelum itu saya ingat semua orang kenal Datuk Madeline Burma. Dia adalah pengarah pertama, dan juga pengarah kedua ialah Datin Dr. Norizan ya. Jadi kita memang ada agreement dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sehingga tahun 2019, di mana kita dapat geran-geran kursi dan kita jalankan penyelidikan. Antara top penyelidikan yang kita buat pada tahun 2018 dan 2019, kita bukukan dan menjadi bahan rujukan untuk kementerian-kementerian, bukan sahaja Kementerian Wanita tetapi juga Kementerian Sains Teknologi ya, Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Jadi kita sekarang ni tidak terfokus hanya untuk kepimpinan wanita saja, kita juga melihat kepimpinan wanita sebagai pemacu konsep mesra kanak-kanak dan keluarga. Ni gambar ni adalah dua buku yang kita keluarkan tahun lepas. Pihak kami keluarkan buku tokoh Akademia Wanita Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi ada 168 tokoh Akademia Wanita UKM dalam buku ini dari pelbagai bidang dan disiplin ya. Jadi kalau kita nak cari rujukan, nak cari mentor, nak cari connection, jaringan dari kalangan tokoh Akademia Wanita UKM, kita boleh selak dan cari dalam buku ni ya. Saya pun menjadi satu ilmu kepada saya. Dan sangat bangga kerana dalam 50 tahun UKM kita ada 168 ya. Dan buku kedua itu adalah buku suntingan kajian-kajian yang telah dilakukan daripada penyelidikan geran kursi 2018 dan 2019. Okey. Ya. Kalau doktor dan boleh kongsikan juga ya, wanita
manusia kalau secara umumnya, kalau kita boleh khususkan wanita, dia bergerak mengikut peredaran zaman. Mungkin wanita dengan dulu yang sekarang mungkin berbeza. Jadi polisi-polisi yang dipakai ataupun kajian-kajian dilaksanakan sebelum ini oleh pusat kepimpinan ini mungkin tidak terpakai lagi untuk wanita sekarang, mungkin generasi milenial. Jadi apakah yang dilakukan oleh pihak doktor sendiri untuk memastikan agar polisi yang dilakukan ini memberikan satu, orang kata, perkongsian dengan wanita generasi baharu supaya polisi-polisi ini boleh memberikan manfaat untuk mereka di masa akan datang? Kita bercakap tentang kepimpinan, konsep kepimpinan tu quite general, ya. Pertamanya kita mesti memang ke depan dalam bidang kita sendirilah. Apa-apa bidang kita ambil pun kita mesti top notch dalam bidang kita, macam Dr. Suzana juga top notch dalam bidang dia, ya. Jadi tapi dalam bidang kepimpinan, kalau kita nak pandai dan kita nak nurture the young wanita-wanita muda, kita boleh berikan dua benda. Satu, kita boleh berikan dia kursus teori, apa dia ilmu-ilmu kepimpinan yang dia perlu ada. Contohnya dia kena tahu apa dia kecerdasan emosi, bagaimana mengawal kecerdasan emosi, apa gaya kepimpinan, apa cabaran, ya. Yang keduanya, kita kena bagi dia mentoring. Jadi walaupun dia berada di zaman sekarang, ilmu kepimpinan itu tidak ada cara yang lebih baik kecuali dia bersama-sama dapat mentoran daripada tokoh-tokoh pemimpin wanita di negara kita. Kita ramai tokoh-tokoh wanita yang tersohor yang boleh kita buat jaringan dan ambil mereka sebagai mentor. Saya rasa apa yang kita mungkin kekurangan sikit, kita mungkin bila Hari Wanita kita sambut dengan seminar dan sebagainya, tapi mungkin kita kena buat sesuatu yang lebih long lasting. Berkaitan dengan polisi-polisi, sebenarnya kalau kita betul-betul nak adakan kumpulan pemimpin wanita, kena ada kesungguhan supaya KPI setiap, bukannya swasta saja, di peringkat kerajaan, di peringkat institusi pengajian awam, swasta, ya, kita dah tetapkan KPI itu. KPI itu bukan kepada institusi saja, kepada pemimpin institusi itu. Katakan dia nak naik pangkat ataupun dia nak renew dia punya kontrak, kan. Kita letak, ada tak dia capai 40% dia letakkan sepanjang dia jadi pemimpin tu 40% wanita di kedudukan membuat keputusan, contohnya. Kalau tak boleh kita renew atau jadikan dia ketua atau pengarah atau sebagainya, ya. Jadi kalau kita hanya bagi polisi tu hanya kepada swasta, board of director saja, tapi di dalam badan kerajaan tu tidak ada, kan. Jadi kita akan sentiasa dapat masalah di sini, di mana kita macam tak ada pool, tak cukup pool, ya. Dan kita mungkin kena masuk politik baru nak tunjuk diri. Sebenarnya tidak perlu begitu, ya. Sebab kalau kita diambil mengikut merit dan juga gaya kepimpinan yang tinggi, itu sepatutnya boleh sebenarnya kita ada pool yang lebih ramai lah, maksud saya, ya. Okey, baik. Itu antara cadangan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan agar generasi wanita terus mempunyai sifat kepimpinan yang dibina sewaktu muda. Dr. Suzana, di kesempatan doktor bersama kita di studio ini, kan, mungkin doktor boleh kongsikan apa agaknya antara harapan yang mungkin Dr. Suzana boleh kongsikan dengan penonton pada malam ini berkenaan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri seketika nanti. Apa agaknya yang diinginkan ataupun diperlukan oleh seorang wanita dalam sektor yang didominasi oleh lelaki ini? Okey, apa yang saya harapkan ialah bertepatan dengan tema hari ini, saksama bersama. Itu amat sinonim ataupun sesuai dengan keadaan situasi sekarang, mengikut arus pemodenan. Saksama bersama. Itu yang saya harapkan. Yalah, maksudnya kita bergerak seiring. Saksama bersama itu bukannya mahukan wanita lebih hebat daripada lelaki, tapi kita mahukan peluang ataupun satu platform, kerana wanita juga sebenarnya mempunyai bakat, cuma kita tidak ada satu platform sesuai, dan mungkin mentaliti kita sedikit ada stigma tentang wanita yang berada dalam bidang yang didominasi oleh lelaki ini. Juga Dr. Dayan juga mungkin boleh kongsikan bersama dengan
kita hari ini, apa antara yang diinginkan oleh doktor. Ialah sebab seketika nanti kita akan sama-sama saksikan ataupun dengarkan ucapan oleh Yang Amat Perdana Menteri seketika nanti. Jadi mungkin sedikit harapan yang mungkin ingin disuarakan oleh doktor sendiri bersempena dengan Hari Wanita ni. Saya setuju dengan komandan Dr. Suzana. Kita sama bersama. Tetapi saya harap ada berita baik tentang kita nak cepatkan akta sexual harassment kita. Saya nak dengar ada kemajuan. Dia tidak menjadi idea selama beberapa tahun. Saya harap juga ada negara kita lebih mesra wanita dan kanak-kanak. Dan saya harap pemimpin wanita bukan saja di bahagian swasta, juga di bahagian perkhidmatan awam diberi peluang yang sama, dan sama-sama kita menyokong wanita yang lain. Saya rasa wanita yang menyokong wanita lain akan menyebabkan jaringan kita lebih kukuh lagi. Dan kalau kita dapat sama-sama menyokong one another, kita lebih boleh mencapai tahap kecemerlangan yang lebih tinggi. Kita tidak perlu risau sama ada orang sebelah kita tu lebih tinggi atau rendah pada kita. Kita menyokong kekuatan dia dan dia juga akan menyokong kekuatan kita. Seterusnya, komuniti akan melihat kita sebagai satu kaum yang saling tolong-menolong dan sangat kukuh kita punya kerakanan. Jadi saya harap ada berita-berita baik daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan keselamatan wanita diutamakan dan negara kita maju ke tahap negara mesra wanita dan kanak-kanak. Terima kasih. Okey, baik. Di kesempatan ini juga mungkin Dr. Dayang boleh kongsikan ada ucapan barangkali untuk semua wanita yang sedang menyaksikan pada malam ini bersempena dengan Hari Wanita Sedunia ini. Silakan Doktor. Baik, saya boleh dengar ke? Tiba-tiba boleh, saya punya boleh dengar saya ke? Selamat Hari Wanita Sedunia. When women support each other, incredible things happen. Dalam bahasa Melayunya, kejayaan luar biasa akan dapat kita capai dengan jaringan sokongan sesama wanita kita. Okey, baik. Kita akan, itu adalah satu orang kata kata-kata yang ringkas dan padat tapi memberi makna yang cukup luas dan juga bermakna untuk wanita. Terima kasih Dr. Dayang di atas kesempatan ini bersama kita, menemani saya dan juga Dr. Suzana di studio. Walaupun kita mungkin berjauhan dari sudut fizikal tapi kita dah sedekat antara satu sama lain sebab kita adalah satu wanita yang sama sentiasa memberi sokongan. Terima kasih Doktor bersama kita. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah harapan yang disuarakan untuk mereka yang berada dalam bidang pendidikan, Doktor.